Perpaduan Teras Malaysia Madani, itu tema yang diangkat pada tahun ini bagi menyambut Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW. Namun dalam masyarakat yang dilihat semakin berpecah belah. Sejauh mana umat Islam hari ini benar-benar memahami semangat di sebalik persaudaraan dan perpaduan. Sempena sambutan Maulidur Rasul, wartawan Baizura Syafi'i menyingkap makna di sebalik perpaduan ummah. Menurut pendakwah Nabil Ahmad, umat Islam diseru untuk sentiasa menjaga hubungan silaturahim sesama insan kerana ia kunci keharmonian dan perpaduan ummah sejahtera. Menurut beliau, Rasulullah SAW sendiri amat menitik beratkan soal perpaduan, menjaga hubungan silaturahim dan bersatu hati. Ia antara sunnah dan akhlak mulia baginda yang perlu dicontohi dan dihidupkan oleh umat Islam. Maka hari ini peranan kita ialah ambil di antara ibrah pengajaran dalam hidup-hidup mereka yang lain ni. Macam mana kalau dulu, kalau kita boleh bayangkanlah, kalau di Madinah tu ada dua puak besar, Aus dan Khazraj, itu baru di Madinah. Di Mekah, kaum kafir Quraisy tu berapa kabilah, berapa puak. Tapi Nabi boleh membetulkan mereka dengan satu jiwa melalui tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya, mutakhir ini, nilai perpaduan dan hubungan sesama insan bagaikan kian terhakis kerana pelbagai anasir yang cuba memecah belahkan perpaduan sedia ada. Sebagai contoh, hanya kerana perbezaan ideologi dan fahaman menjadikan sesetengah individu mudah taksub. Lantas perbezaannya sepatutnya menjadi rahmah, akhirnya mencetuskan perbalahan. Sikap dingin, bermasam muka dan tidak bertegur sapa turut merenggangkan hubungan kekeluargaan serta silaturahim antara rakan dan jiran tetangga. Sedangkan Rasulullah SAW mempunyai pendirian serta prinsip yang jelas ketika baginda berdepan dua pihak yang bertelagah ketika peristiwa hijrah. Jika berlaku perselisihan pendapat di kalangan kalian, rujuklah kembali kepada dustur perlembagaan kita ataupun sumber utama kita, iaitu Allah, yakni kalamullah Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW. Jadi tak adalah benda lain untuk kita tengok dua sumber ini. Kalau berlaku perselisihan sama ada kecil maupun besar, dan kadang-kadang kita bimbang takut sampai nak bercerai-berai dah hubungan kita tu. Bukan suami isteri, tapi adik-beradik, anak-beranak, bahkan kawan-kawan sampai 7 keturunan tak nak jumpa dan sebagainya. Ini bukan cara dan budaya orang Islam. Paling penting kita berlapang dada. Yang kedua, kita kena berikan jaminan bahawa membawa kepada unsur keselamatan, keamanan, perpaduan. Dan yang ketiga, barulah kita ni ada apa-apa, rujuklah balik kepada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dalam pada itu, orang ramai yang ditemui menyifatkan kepelbagaian yang ada di negara ini perlu diadun sebaiknya agar Malaysia terus harmoni dan sejahtera. Saya fikir kalau kita bercakap tentang perpaduan, saya fikir kita kena kurang sikit berpolitik. Maksudnya jangan politik ekstrim, sebab politik adalah, kebanyakan orang berpolitik adalah memusuhi perpaduan. Sebab dalam politik itu sendiri sifat dia pertentangan. Kita kembali kepada asas-asas agama. Saya fikir dia caranya mudah saja. Cuma dalam kita masalah kesedaran. Kita dah ada acuan, tapi kita tak banyak yang menggunakan acuan itu. Matlamat yang ingin dicapai daripada perpaduan manakan mungkin dapat dicapai kalau ia tidak dimulakan daripada seawal membina kasih sayang sesama kita. Yang disebutkan kasih sayang ini yang dikatakan silaturahim, adanya hubungan kejiwaan antara satu sama lain yang akhirnya membuatkan kita saling berlapang dada, saling bertoleransi dan saling berkasih sayang demi untuk membina keutuhan sebuah perpaduan yang sangat erat daripada masa ke semasa. Nabi Muhammad SAW antara figura yang menterjemah elemen sebenar perpaduan yang bukan sahaja menyatukan umat Islam tetapi juga bukan Islam. Jika perkara itu baik dan mendatangkan manfaat, kita kongsi dan berbincang. Jika mengundang kekhilafan, maka jadikan medan untuk bermusyawarah, atau lebih baik kita berdiam sahaja. Berdiam bukan berarti kita mengalah, tetapi ia sebagai satu jalan. Apabila kita berdiam, mungkin ia memberi satu hikmah di sebalik itu. Ya, kerana Nabi SAW ada perkara Nabi bercakap balas dan ada perkara Nabi berdiam. Berbeza pendapat tidak salah, namun jangan sampai membawa kepada perpecahan. Salam Maulidur Rasul, saya Baizura Syafi'i untuk Berita Al-Hijrah.